Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Elanani binti Nur Akmal Hisham, nombor matrik 069800. Hari ini saya akan membuat sedikit penerangan berkaitan kekurangan dalam adab berinteraksi dengan ibu bapa. Terdapat dua punca kekurangan adab dalam berinteraksi dengan ibu bapa. Selalunya, anak-anak lebih selesa untuk berkongsi cerita atau masalah kepada ibu berbanding dengan ayah. Ada juga sesetengah ayah yang sering mengambil serius dengan masalah yang kecil ataupun masalah yang remeh-temeh. Selalunya anak-anak lebih suka berkongsi dengan ibu lah, kerana ibu ni lebih berfikiran terbuka. Punca yang kedua ialah apabila kita sering memberi alasan bila ibu bapa kita meminta tolong. Contohnya bila kat rumah mak kita panggil, kakak tolong mak buat ni, tolong sidai kain. Atau mak minta tolong pula, kita tengah tengok drama Korea, tak nak pause. Lepas tu kita pun cakap, kejap lah mak, kejap, macam tu. Tak boleh macam tu sepatutnya lah. Lepas tu bila mak minta tolong, kita mengeluh ataupun kita cakap, mak ni, macam tu. Tak boleh macam tu. Jadi ada 4 langkah mengatasi firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkannya, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang daripadanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dan dalam jagaan atau peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka perkataan yang kesat, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking atau menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan sopan. Seterusnya, untuk langkah-langkah mengatasi pula, langkah yang pertama ialah kita cuba cerita ataupun kongsi masalah kita dekat ayah kita. Kalau kita tak dapat nak kongsi masalah yang lebih personal, kita lebih selesa nak kongsi masalah personal dengan mak, dengan ayah ni kita cuba kongsi apa yang kita buat setiap hari. Contohnya macam rutin harian kita, ataupun kita belajar apa hari ni. Kita boleh cuba untuk kongsi benda-benda macam tu dengan ayah. Kita kena mulakanlah kongsi perkara sikit-sikit supaya ayah tu tak terasa dia diabaikan oleh anak. Tak rasa macam anak ni asyik kongsi dengan mak je, dengan kita dia tak cerita, macam tu. Selain itu, kita boleh juga cerita ataupun kongsi masalah tu kepada kedua-dua sekali dalam masa yang sama. Bila kita call tu, kita pastikan mak dengan ayah kita dua-dua ada dekat situ. Dua-dua dengar cerita kita, dengar apa yang kita cakap, apa masalah yang kita kongsi. Sebagai contoh, bila kita ada masalah, kita tak cukup duit belanja ke, kita bertanya mak dengan ayah kita. Jadi diorang dua-dua, mereka akan bincang penyelesaian untuk kita. Contohnya, telefon kita rosak, lepas tu kita nak kena beli telefon baru. Kita cerita dekat mak dengan ayah kita supaya diorang, mereka boleh berbincang macam mana kita nak bagi telefon baru dekat anak kita, macam mana kita nak selesaikan masalah ni, nak tunggu gaji ke. Jadi boleh sama-sama selesaikan masalah. Taklah contohnya kalau kita cerita kat mak je yang akan fikir penyelesaian macam mana nak cari duit ni, nak belikan anak handphone baru. Selain itu, kita perlulah ringankan tulang apabila ibu bapa meminta pertolongan. Bila mak dengan ayah panggil nak minta tolong, terus bangun, terus pergi. Janganlah kita bagi alasan, nantilah mak, kejap lagi lah, nantilah, lepas ni akak buat. Tak boleh macam tu. Dan akhir sekali, kita perlulah ikhlas dalam membantu ibu bapa. Jangan pula kita berkira. Macam contohnya bila mak ayah kita suruh, asyik suruh kita je, kita pun cakap, mak ni asyik suruh akak je, suruhlah adik pula, suruhlah angah pula. Tak boleh macam tu. Kita kena buat dengan ikhlas. Bila mak pilih kita buat je. Jangan asyik banyak cakap, jangan banyak alasan, buat je apa yang mak suruh. Itu saja daripada saya. Sama-samalah kita muhasabah dan usaha untuk menjadi anak yang baik kepada kedua ibu bapa kita. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Sofia binti Muhammad Azhar, nombor matrik 069699. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi tentang kekurangan dalam adab berinteraksi dengan sahabat. Seperti yang kita tahu, kawan yang baik adalah salah satu role model kita dalam membentuk personality kita. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang itu baik, seseorang itu kawan itu sesuai dengan kita? Dengan cara apabila kita melihatnya, kita akan teringat kepada Allah. Okey, baik. Kekurangan sebagai kawan yang pertama adalah tikar belakang. Tikar belakang ni apa? Tikar belakang ni bila di depan kita dia yang baik, tapi di belakang dia cara-cara kita. Dia lah duri dalam daging. Segala rasa yang dia berikan, yang dia amanahkan, semua dicanang pada orang lain. Jadi perkara ini adalah yang paling buruk kerana ciri Abu Rafiq adalah apabila diberikan amanah, dia tidak jaga dengan elok. Dalam persahabatan ini janganlah jadi seperti duit shilling, depan lain belakang lain, tapi jadilah seperti cermin di mana bila kita ekspresi kita sedih, dia juga turut sedih, dan bila kita gembira, dia lebih gembira. Poin saya yang kedua adalah perangai mulut yang fakir. Mereka yang berkata buruk ini adalah seorang yang berpersonaliti buruk. Penggunaan bahasa-bahasa keset membuatkan kita turut menjadi buruk. Panggilan-panggilan kawan dengan panggilan yang tidak elok mampu membuatkan kawan kita terasa hati. Jadi kita perlulah menjauhi penggunaan bahasa-bahasa kotor supaya kita juga tidak terbalik dengan personaliti yang kotor. Berkawanlah dengan mereka yang selalu berkata baik supaya apa yang dikeluarkan dari mulutnya semua menjadi manfaat untuk kita dan juga orang lain. Seterusnya adalah sikap pentingkan diri sendiri. Kita janganlah buang masa dengan orang yang datang kat kita hanyalah untuk kepentingan diri sendiri je. Orang yang maksudnya adalah menggunakan kita atas kesenangan dia sendiri. Membina persahabatan dengan orang macam ni bukanlah kesetiaan, malah ia adalah kebodohan. Jadi tindakan perlu kita lakukan adalah tapis mereka yang datang supaya kita tak adalah digunakan di atas kesenangan yang kita ada. Dan poin yang terakhir adalah yang suka menipu dan tidak jujur. Dasarnya, kejujuran adalah aspek utama dalam sebuah persahabatan. Kejujuran diukur bukanlah hanya dari percakapan, malah ia diukur melalui perbuatan. Jika kita saling berkata jujur dengan orang akan senang kita, orang akan suka berkawan dengan kita. Dan kalau kita suka menipu, orang tak percaya dengan kita. Jadi bila tiada kepercayaan, maka tiada guna lagi istilah persahabatan. Kesimpulannya, hidup ini hanyalah sebuah penggambaraan. Jadi kawan adalah teman dalam penggambaraan kita. Carilah kawan yang apabila kita sedih, dia sentiasa ada, dan apabila kita senang pun, dia turut senang. Sekian itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaira Afika binti Abu Zahid, nombor matrik 069721. Pada hari ini ingin menerangkan tentang kekurangan dalam adab berinteraksi dengan pelajar non-Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Namun begitu, mengapakah terdapatnya kekurangan dalam adab berinteraksi dengan pelajar non-Muslim? Di sini saya ingin memberikan 2 punca dan juga 3 langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Punca yang pertama ialah seperti yang kita tahu, nisbah bilangan antara pelajar Muslim dan non-Muslim di Universiti Sultan Zainal Abidin adalah besar, dan disebabkan itu ianya menyebabkan kesukaran kepada pelajar-pelajar untuk berinteraksi antara satu sama lain. Selain itu, pada perhatian saya semasa minggu mesra siswa, pelajar Muslim lebih berminat untuk berkawan dengan mereka sesama sendiri berbanding berkawan dengan pelajar non-Muslim. Mungkin juga kerana mereka kurang selesa kerana tidak pernah berinteraksi dengan pelajar non-Muslim. Jadi ianya membuatkan pelajar tidak berminat untuk berinteraksi dengan mereka. Dan yang kedua pula ialah penggunaan bahasa yang berlainan. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat pelbagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Antaranya ialah bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa India.
Disebabkan itu, pelajar mengalami kesukaran untuk berinteraksi kerana tidak semua masyarakat tahu untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan mereka setiap hari, dan ini menyebabkan pelajar non-Muslim ataupun kaum lain mengalami kesukaran untuk bercakap dan juga berkawan dengan pelajar yang Muslim dan juga pelajar yang Melayu. Jadi, apakah langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Di sini saya ingin memberikan 3 langkah mengatasi. Yang pertama ialah sebagai kaum Muslim ataupun sebagai rakyat Malaysia sendiri, kita seharusnya menghormati kepercayaan agama ataupun kaum lain. Hal ini kerana setiap agama mempunyai kepercayaan yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka suatu ketika dahulu. Dan kita juga sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, kita juga mempunyai kepercayaan kita sendiri, iaitu tentang agama Islam sendiri. Jadi sekiranya kita ingin mereka menghormati kepercayaan dan agama kita, kita juga seharusnya menghormati kepercayaan dan juga agama mereka. Dan langkah yang kedua pula ialah kita mestilah mengetahui adab dalam berinteraksi dengan mereka. Apakah adab tersebut? Seperti kita perlu menggunakan bahasa yang baik semasa berinteraksi dengan mereka dan mengurangkan perkataan yang tidak baik ataupun bahasa-bahasa kesat, kerana kita perlu menunjukkan contoh yang baik kepada mereka dan memberikan tanggapan yang baik kepada mereka. Dan kita juga perlu membuktikan bahawa agama Islam ini adalah sebuah agama yang lembut dan juga baik, dan ianya tidak akan memberikan tanggapan yang buruk kepada mereka tentang Islam. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfanuddin bin Superi Jafni akan membentangkan slide saya yang bertajuk kekurangan dalam adab berinteraksi dengan guru. Baik, sebagai asasnya, perkataan guru ini selalu digunakan bagi merujuk kepada suatu jawatan pendidik yang memberi ilmu, sementara perkataan cikgu pula mempunyai maksud yang sama dengan guru. Baik, pada zaman serba moden ini, guru juga merupakan istilah yang digunakan untuk seorang yang pakar dalam suatu bidang tertentu. Peranan guru juga mungkin berbeza mengikut budaya dan masa. Pada masa yang sama, guru boleh memberi pengajaran dalam bentuk literasi dan numerasi, pertukangan atau latihan vokasional, seni, agama, peranan masyarakat atau juga kemahiran hidup. Oleh itu, seorang guru atau cikgu ini perlulah sentiasa dihormati dan dikasihi sepenuhnya. Namun, ianya tidak lari daripada masalah kekurangan dalam adab berinteraksi dengan guru. Baik, sebagai contohnya seperti seorang murid takut bertanya kepada gurunya apa yang tidak diketahui, cepat hilang minat dalam suatu pembelajaran dan juga tidak fokus dalam kelas, yang mana ianya mampu mencetuskan suatu nilai negatif antara dua pihak, iaitu guru dan juga anak murid. Sebagai langkah mengatasinya, pelajar perlulah memberikan perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar dan juga merebut peluang bertanyakan soalan semasa dan juga setelah selesai suatu pembelajaran. Pada masa yang sama, guru juga perlulah mencari corak pengajaran yang lebih efektif bagi menarik lagi minat seseorang pelajar. Baik, itu saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Fuad, memegang nombor matrik 069711. Dan hari ini saya akan mengupas sedikit sebanyak kekurangan saya dalam berinteraksi dengan golongan-golongan pemimpin. Baik, seperti mana yang kita tahu, pemimpin merupakan salah satu
satu komponen dalam menjayakan tampuk kepimpinan dalam sebuah organisasi tersebut. Baik, yang pertama, kekurangan saya dalam berinteraksi dengan pemimpin ialah saya sukar untuk memberanikan diri menasihati mereka tentang kesalahan yang telah mereka lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, kerana sifat saya yang pemalu dan tidak berani untuk menyuarakan pendapat. Hal ini menyebabkan pemimpin tersebut tidak sedar akan kesalahan mereka dalam menjadi nakhoda dalam mengetuai sebuah organisasi tersebut. Yang kedua, saya juga kurang memberikan komitmen dalam apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh pemimpin organisasi yang tertentu lah. Misalnya saya kurang untuk mengerah tenaga ataupun kurang untuk memberikan semangat dalam menjayakan satu program ataupun projek yang dijalankan oleh pemimpin tersebut. Baik, yang ketiga, saya sukar untuk berkomunikasi dengan pemimpin adalah kerana saya juga tidak mampu untuk menyuarakan pendapat saya kerana sifat saya yang tidak berani, yang menyebabkan saya terdorong untuk tidak memberikan apa-apa keterlibatan dalam menjayakan tampuk kepimpinan sebuah organisasi tersebut. Baik, itu saja yang saya rasa kekurangan diri saya dalam ataupun kekurangan diri saya dalam berinteraksi dengan ahli-ahli yang dinamakan sebagai pemimpin. Baik, sekian, terima kasih.